Mahmud tidak pernah tikam P. Ramlee, itu kenyataan dari rakan mereka sendiri, katanya, saya mengakui ada perkara yang saya tidak bersetuju dengan P. Ramlee. Saya mengkritik beliau secara terang-terangan, tetapi saya tidak pernah menafikan sumbangan beliau di dalam industri perfilman sangat besar. Saya tidak mahu bersikap baling batu, sembunyi tangan seperti segelintir manusia yang mengaku sahabat sesudah P. Ramlee meninggal dunia. Di dalam sejarah perfilman Melayu, ramai yang tidak mengetahui tentang hubungan antara seniman Ahmad Mahmud dengan P. Ramlee yang agak dingin. Sekitar tahun 1980-an, Ahmad Mahmud pernah menolak undangan untuk menjadi panel dalam sebuah program Senandung Seniman Agung. Hal ini berikutan Ahmad Mahmud tidak mahu menjadi manusia hipokrit dalam memberi kenyataan tentang P. Ramlee. Ada pihak yang meminta Ahmad Mahmud memberikan komen tentang bakat P. Ramlee. Ahmad Mahmud berkata, bagi saya, P. Ramlee itu hanya manusia biasa saja, tidak ada yang special tentang dirinya. Seperti anggapan sesetengah pihak yang tidak tahu tentang P. Ramlee, rang-rang yang tidak tahu akan menganggap P. Ramlee sebagai seorang yang agung terutama sekali dalam bidang muzik. Padahal nama P. Ramlee naik dan hidup adalah bersandarkan bakat dan kebolehan orang lain juga, jika merujuk kenyataan Ahmad Mahmud di atas. Terbukti bahawa beliau sangat jujur dan ikhlas dalam memberi kenyataan ataupun pandangan beliau terhadap P. Ramlee. Beliau menolak undangan ceramah mengenai sikap P. Ramlee kerana enggan membohongi anak cucunya apabila bercakap mengenai keagungan P. Ramlee. Kita boleh lihat bahawa beliau bercakap benar, tidak seperti segelintir manusia yang mengangkat dan mengaku sahabat kepada P. Ramlee. Setelah beliau meninggal dunia walhal, manusia itulah yang menikam P. Ramlee ketika beliau masih hidup. Berbalik kepada hubungan Ahmad Mahmud dengan P. Ramlee tadi, P. Ramlee tahu akan perihal Ahmad Mahmud tidak berapa menyukai dirinya. Akan tetapi, P. Ramlee masih mengambil Ahmad Mahmud berlakon di dalam filem-filem arahannya seperti Seniman Bujang Lapuk 1961, Ibu Mertuaku 1962 dan Nasib Si Labu-Labi 1963. Walau bagaimanapun, Ahmad Mahmud tidak pernah menafikan sumbangan P. Ramlee terhadap masyarakat. Beliau berkata, mana mungkin saya melupakan dan tidak mengakui jasa P. Ramlee. Kerana beliau pernah berlakon dengan saya di dalam beberapa buah filem. Bakatnya yang menyeluruh belum dapat ditandingi oleh artis-artis lain sekarang. Apa yang boleh dirumuskan melalui peristiwa itu adalah P. Ramlee bukanlah seorang yang suka berdendam. P. Ramlee boleh melihat keikhlasan serta kejujuran yang ada pada Ahmad Mahmud terhadap beliau. Tidak seperti segelintir manusia yang hanya pandai menokok, tambah cerita untuk menjadikan cerita itu kelihatan hebat. Secara tidak langsung, ia dapat membuktikan bahawa kononnya, mereka itu adalah sahabat baik kepada P. Ramlee. Untuk pengetahuan anda, P. Ramlee merupakan kerabat Aceh, manakala Ahmad Mahmud kerabat Minang, kedua-kedua susur galur kerabat raja, yang telah lenyap di zaman Belanda di Indonesia. Ahmad Mahmud juga ada bakat seni muzik, penyanyi, pengubah lagu dan pengarah filem, cuma P. Ramlee lebih popular dan menonjol. Tapi Ahmad Mahmud lebih berharta, punyai banglo dan kereta mewah di kampung Tunku P. Jaya Selangor, berbanding P. Ramlee hanya mempunyai rumah teres dan kereta dusun di setapak KL. Setelah Shaw Brothers tutup studio di Singapura dan mereka balik ke Malaysia, tak silap saya, Ahmad Mahmud ni keturunan darah raja. Nama sebenar beliau, Tengku Abdul Samad Tengku Mahmud, Paan Abu Bakar. Dia adalah dari keturunan diraja dari Minangkabau, Sumatera, Indonesia. Manakala P. Ramlee pula adalah seniman agung berbakat besar, dan dalam hidup ni, ada yang suka ada yang tak suka, ada yang puji dan ada yang tak iktiraf kebolehan bakat P. Ramlee. Pendapat satu orang tidak dapat memadam pendapat lebih ramai orang. So sekarang barulah tahu kenapa watak Hang Jebat diberi kepada Ahmad Mahmud dan P. Ramlee, filem Hang Tuah. Coretan watak untuk filem dulu-dulu akan diberi mengikut watak sebenar pelakon in real life. So ini salah satu yang terbukti, tapi bagi saya, P.
P. Ramlee tetap istimewa dan luar biasa bakatnya. Manusia boleh bercakap apa saja tentang P. Ramlee, namun jika tak mengakui betapa geniusnya beliau dalam bidang seni, itu satu kedengkian atau pengkhianatan terhadap seni. Apapun cerita mereka, berterus terang dan jujur dalam nasihat ataupun teguran baik, itu lebih baik. Setiap manusia ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak dinafikan setiap pelakon dan pemuzik ataupun pencipta lagu, semua itu kelebihan masing-masing. Erti kata lain, semua itu anugerah tak ternilai yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Bila nak berjaya dalam industri mana-mana, pasti ada jalan berliku akan ditempuhi. P. Ramlee dan Ahmad Mahmud. Dua-dua memang hebat mereka dan mereka adalah rakan baik. Ahmad Mahmud seorang pelakon, P. Ramlee pula penghibur dan pelakon. Mahmud terlihat serius orangnya. Sementara P. Ramlee nampak enjoy dan santai. Mungkin beda prinsip dalam banyak hal, sebenarnya tak perlu pun Mahmud mengungkap pendapatnya tentang seniman besar itu di publicly. Ahmad Mahmud, salah seorang tokoh pelakon legenda tanah air, yang dituduh cemburu dengan kesuksesan P. Ramlee. Ada yang mengatakan, memang benar dia cemburu dengan P. Ramlee, kalau tidak masakan beliau tergamak, mengatakan P. Ramlee bagai cicak kubing dalam satu temu bual, padahal masa itu P. Ramlee sudah tiada di dunia. Beliau dikatakan bermula dari sikap tidak memandang tinggi terhadap diri P. Ramlee, mungkin beda pandangan dan cara hidup. P. Ramlee diketahui lebih liberal, sedangkan Mahmud tidak suka berkongsi cara hidup di media sosial walaupun bergelar anak seni. Ahmad Mahmud ingat masa depan, bijak menabung, tak suka berfoya-berfoya, masing-masing ada budaya hidup sendiri. Namun mereka berdua memang legend seni. Saya banyak membaca kisah P. Ramlee, apa kesimpulannya? Ramai orang dengki dengan P. Ramlee. Termasuk Ahmad Mahmud sendiri, walaupun P. Ramlee seorang yang sangat baik. Kesian P. Ramlee kecewa sehingga ke akhir hayatnya. Kalau tak silap Aziz Sattar pernah cakap P. Ramlee, kalau nak ambil orang berlakon, kena dengan watak yang dia nak, walaupun musuh pun sanggup dia ambil. Kawan baik dia Sharif Dol, kawan yang sangat baik tetapi selalu jadi watak jahat. Sebab sesuai dengan watak, kekurangan Ahmad Mahmud tak boleh mengarah, mencipta dan menyanyi untuk P. Ramlee pula. Kebanyakan filem terdahulu dia jadi hero, especially masa dia muda berbadan, kurus, tak banyak yang melekat di hati penonton. Tapi filem-filem kemudian seperti Bujang Lapuk Doremi, Anak Bapa, Labu-Labi dan lain-lain melekat di hati kita, sebab sidekik dia yang bagus dan kelakar. Ya begitulah dunia, matinya lebih dihargai dan digilai, berbanding hidupnya. Ramai yang pura-pura bagai telunjuk lurus kelingking berkait. Walau bagaimanapun bagi saya, P. Ramlee insan yang istimewa. Semoga roh P. Ramlee ditempatkan di taman syurga bersama roh orang-orang yang beriman.